hari ini yang akan berbicara dengan kita, okey, untuk topik kita hari ini, kolesterol membunuhku, adalah tetamu kita iaitu Ustaz Mursyid Al-Amin Khayyati, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Mawi. Assalamualaikum, Mursyid Waalaikumsalam. Al-Amin. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Puan. Bagaimana sahur pagi ni? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Berkenaan dengan topik kita, Mursyid Al-Amin, topik kita kolesterol membunuhku. Kita nak kongsikan sikit apakah pensyariatan di dalam Al-Quran tentang untuk kita menjaga pemakanan itu sendiri, dan mungkin Ustaz boleh tadabbur sikit ayat Al-Quran. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator. Okay, kita mulakan soalan itu dengan mentadabbur satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Okay. Ya. Pertamanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memulakan dengan perintah ataupun memberitahu kepada orang beriman supaya makanlah daripada segala apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kamu benar-benar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh ambil beberapa pengajaran asas daripada ayat ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang konsep makanan itu sendiri sebagai asas dalam menjaga kesihatan. Jadi, ayat ini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa pertamanya setiap apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ni, hukum asalnya ialah harus ataupun dibolehkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat lain. Allah Ta'ala kata dia telah menjadikan segala apa yang ada di bumi itu untuk manusia. Jadi para ulama mengeluarkan satu kaedah bahawa al-aslu fil asya' al-ibahah, iaitu kaedah asal dalam kita meneliti dan juga mengambil hukum sesuatu makanan itu ialah diharuskan, melainkan ada dalil-dalil yang menyatakan pengharaman tadilah. Jadi di sini ada dua makna. Pertamanya adalah makanan itu mestilah konsepnya adalah halal. Apa makna halal? Halal adalah benda sesuatu yang dibenarkan. Oleh syarak. Jadi yang dibenarkan oleh syarak itu ialah kriterianya ialah selagi mana tidak didatangkan perincian terhadap benda-benda yang dilarang tadi. Yang kedua ialah konsepnya adalah at-tayyibat. Apa makna at-tayyibat? Sebahagian di kalangan ulama tafsir apabila dia menghuraikan at-tayyibat itu, dia kata at-tayyibat itu adalah makanan yang tidak kotor. Yang kedua ialah menyihatkan, memberi kesihatan kepada tubuh badan. Yang ketiga ialah makanan itu juga mestilah tidak membahayakan tubuh badan kita. Maksudnya tidak ada sesuatu yang bersifat mudarat kepada tubuh badan kita, dan juga tidak memudaratkan akal fikiran kita. Jadi dalam Islam itu sendiri, dia antara konsep dalam Islam ialah juga berdasarkan ayat ini. Kita lihat dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut jangan wakulu washrabu wala tusrifu, jangan kita berlebih-lebih. Makanan yang kita makan itu mestilah pada kadar yang tidak berlebih-lebih. Yang seterusnya juga ialah kita lihat pada konsep, tak kala syariat ini mendatangkan konsep penyusuan. Bayi lahir kan, bila bayi lahir, bayi itu disusu oleh ibunya. Jadi berapa lama tempoh disusukan oleh ibu itu, kita sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Maksudnya tempoh 2 tahun. Maka di sini dapat memberitahu kepada kita konsep Islam bahawa memberikan makanan kepada manusia itu mengikut kadar sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan juga tidak kurang sebagaimana penyusuan kepada budak tadi. Akhir sekali saya nak kutip beberapa contoh dalam Quran untuk
bahawa Allah Ta'ala bukan setakat mendatangkan konsep yang umum dalam pemakanan ataupun kesihatan, tetapi Allah Ta'ala juga mencontohkan beberapa keadaan atau beberapa makanan yang kita boleh ambil sebagai sumber yang sihat. Antaranya dalam surah Sejadah, Tuhan kata, nasuqul ma'a ilal ardil juzur. Maksudnya jurus. Maksudnya Tuhan mengatakan kami mendatangkan padi-padi. Dalam surah Al-Mu'minun Tuhan menyatakan tentang buah fa ansha'na lakum bihi jannat min nakhilin wa a'nab. Begitu juga dalam surah An-Nahl tentang madu, tentang ikan, wa huwa allazi sakhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya. Jadi kesimpulan awal kita ialah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang kita bacakan tadi nak memberitahu konsep makanan itu luas. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Yang selebih yang Allah Taala tidak haramkan itu semuanya halal belaka. Tidak cukup sekadar yang halal, mesti juga kita meraihkan konsep at-tayyibat, kerana konsep at-tayyibat itu memberi falsafah ataupun memberi makna bagaimana makanan yang baik dapat membentuk tubuh badan yang sihat dan juga mendatangkan kecergasan kepada akal fikiran kita dalam melakukan tugas seharian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya boleh nyatakan. Ya, insya-Allah. Jadi kita sebenarnya sebagai umat Islam ni, kita dah cukup dah dapat apa makanan yang kita nak kan Ustaz kan. Jadi kita kena ada ilmu mana yang halal, mana yang haram. Tetapi kadang-kadang kita ni susah untuk mendapatkan makanan tu dalam keadaan sederhana. Dan juga ada satu isu juga kita nak bincangkan juga berkenaan dengan kolesterol membunuh ini adalah berkenaan dengan mitos yang berkata berkenaan makan itu tak elok, makan ini tak elok. Dan sebenarnya adakah itu pemakanan sunnah ke ataupun tidak? Jadi Ustaz, terus kekal di situ sebab kita nak berehat dulu dan anda juga yang di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.